uh, Ayu Nur Laila, Cik Wan orang sebelah kata Salim dengan Safiq itu cuma prank ya ke? Tapi dia kata prank tu apabila benda tu dah viral kan. Pergaduhan uh, di antara mereka telah diviralkan ya, sampai kita tengok dia punya apa, Apple Masam pun dah emosi. Korang pun satu dah tahu Apple Masam tu baru lepas pergi balai kan. Jadi dia dalam keadaan tekanan yang amat hebat. Kalau kita tengok dia buat PC pun dengan raut muka dia memang dalam tertekan lah. Lepas tu balik-balik korang bergaduh pula dengan dia kan. Itu dia tinggi suara tu kan. Tulang korang pun satu. Dia dah lah tekanan sekarang ni, kena siasat. Nak jawab dengan polis pun tak boleh jawab. Satu soalan pun dia tak boleh jawab. Nak jawab macam mana ya? Sebab kita melakukan satu kesalahan yang terang dan nyata. Kemudian kau nak salahkan Netanyahu. Yang sebarkan kau, yang buat status tu kau kan. Netanyahu tak bersalah dalam isu ni. Netanyahu hanya berdosa dengan rakyat Palestin. Ya, tak kena mengena dengan Apple Masam. Yang kau pergi kau geledah dia punya Twitter lah, media sosial, kau geledah hanya semata-mata kau nak cari bahan yang kau nak fitnah Azizah kan. Itu je kerja kau. Banyak benda-benda lain yang berfaedah. Kitab-kitab ada, Al-Quran boleh geledah, boleh buka Al-Quran semak ya? Hadis 40 pun boleh buka kan. Yang kau pergi geledah media sosial Netanyahu tu kan, aku tahulah kau peminat Netanyahu kan, kau peminat tegar dia, kau follow dia mungkin dah lama kot. Sebab tu kau tahu. Kita sendiri pun kalau dia tidak viral kan, kita pun tak tahu Netanyahu tu punya media sosial. Siapa nak tahu media sosial iblis setan ni kan, kecuali puak-puak dia. Akhirnya tak sampai beberapa hari, di kalangan mereka ini telah pun berpecah suara. Ni yang saya nak cerita sikit lah ya. Supaya jadi pengajaran kepada kita. Jangan kita khianat orang, jangan kita fitnah orang, jangan kita aibkan orang ya. Akhirnya tanpa orang lain aibkan kita, Tuhan aibkan. Ini yang Tuhan tunjuk Sebab tu perpecahan di kalangan mereka dah tidak boleh nak elak lagi. Di kalangan setro-setro mereka, cyber trooper mereka dah bergaduh secara terbuka. Mereka dah tidak ada maruah, saudara ya? Bukan sekadar bergaduh, kita pun tahu ada setro mereka bergaduh dengan bini pun buat live. Tak payah kita nak aibkan mereka, mereka sendiri mengaibkan diri mereka. Itu pembalasan Tuhan. Orang kalau bergaduh dengan bini, kadang nak suruh lagi. Dia buat live bergaduh dengan bini dia Mantan-mantan bini banyak. Bukan banyak mana, banyak nikah tinggal lah. Itu yang menikah, yang tak menikah wallahualam kan. Tapi bergaduh, buat live sampai bini dia nak marah, dia pun buat live kan. Sampai dia nak minta ampun dengan bini dia pun buat live, supaya dunia tahu betapa aibnya dia, betapa dayus dan baculnya dia kepada isteri dia ya. Isteri dia boleh buat live, dia macam tikus mondok. Ampunkan kami penunggu gua, ampunkan kami penunggu gua, ampunkan kami penunggu gua. Macam tu lah dia buat live dekat bini dia. Abang berjanji takkan berjudi lagi, abang berjanji takkan berjudi online lagi, ampunkan kami penunggu gua. Macam tu lah kan. Kalau nak buat macam tu pun, janganlah buat live, jangan rekod. Kalau isteri rekod, jangan bagi dia rekod ya. Bagi tahu dengan bini lah, kenapa malukan abang, janganlah rakam kan. Tapi tak berani sebab takut bini. Jadi biarlah bini dia rekod, tayang kat orang, sebar kat orang, maka terdedah kan. Rupa selama ni dia duduk tunjuk, dia pegang parang lah, pegang pisau lah kan. Saya hebat, sanggup berjuang, saya sanggup melakukan apa saja, sanggup berjihad di bumi Palestin. Saya akan menentang orang-orang walanon ini, walau apa terjadi. Kalau kat luar hebat saudara, siap tunjuk pisau dalam kereta, hebat kan. Rupa-rupanya Tuhan tunjukkan, Tuhan pamerkan watak sebenar orang ini adalah itu. Ampunkan kami penunggu gua, ampunkan kami penunggu gua, abang berjanji takkan berjudi lagi, abang berjanji. Macam tu lah. Tapi kalau dalam live TikTok, kalau live TikTok saudara, dia bercakap, sabar. Jaga air muka saya, sabar. Kejap lagi sikat rambut. Saya tunjuk tak boleh lah, tak ada rambut. Kejap lagi rambut.
Oh, sabar. Ini watak lakonan-lakonan yang dibuat secara murahan. Kan? Nak tunjuk dah tak ada idea lah. Setro-setro mereka dah tak ada idea. Nak kritik dasar kerajaan tak ada. Jadi nak cari salah siapa lagi? Ya, hentam Anwar Ibrahim, dah tak layan hentam dah. Anwar tak peduli. Anwar tak layan, tak tahu pun. Last kali aibkan diri sendiri. Kan? Aibkan diri sendiri, tak ada modal. Tunjukkanlah keaiban diri sendiri. Bergaduh dengan bini, tunjuk kat orang. Ya, minta ampun, sujud kat kaki bini, tunjuk kat orang. Betul bergaduh sesama mereka pun tunjuk kat orang. Kan? Duduk dalam petak ramai-ramai, ya. Dengan apa tu? Dengan Mamat Bangla tu kan. Salim ada, apa tu? Kan? Apple Masam ada, puak yang takut bini pun ada dalam tu. Kan? Bergaduh. Satu lagi puak yang pernah mengaku keluar Islam tu pun ada dalam tu. Bercampur dalam satu room tu, bercampur aduk. Takut bini ada kat situ, Apple Masam ada kat situ, kan? Mak Bangla tu ada kat situ. Satu lagi yang pernah mengaku keluar Islam tu ada kat situ. Dia bergaduh di kalangan mereka. Dipamerkan pergaduhan itu. Sampai Apple Masam terpaksa menenangkan keadaan. Ya? Macam ni lah. Kau tak payah delete, kau tak payah minta maaf, kau tak payah minta maaf. Sebab nak menyatukan di kalangan mereka. Tapi percayalah saudara, puak-puak yang macam ini, puak-puak yang khianat dengan orang, puak-puak yang hari dia buka je mata cari fitnah orang, buka je mata nak cari keaiban Anwar Ibrahim, buka je mata nak fitnah Wan Zizah, buka je mata nak cari semua setro-setro pro PH ni. Apakah modal? Tak ada modal nak hantam kita, cari peribadi kita. Ya? Saya botak ni kan, dia kata, oh silau. Apakah dia ingat saya boleh koyak dengan sebut saya botak, silau? Saudara, silap lah. Puluhan tahun saya bergelumang dengan benda-benda ni. Dengan pihak berkuasa waktu Ulan Tentera dulu pun beberapa kali kena tahan, pun saya tak heran. Kersakat dengan orang takut bini ni, saya nak heran. Setakat ikan buntal yang takut bini ni, saya nak takut, saya nak heran. Sorry lah, silap saudara. Anda silap orang kalau nak uji mental saya. Cuba lagi dan usaha lagi. Sebab itu bila dia nak kacau kita punya peribadi kita, peribadi pemimpin, peribadi rakan-rakan kita yang lain, bila dia tak dapat, dah tak dilayan dan orang tak terkesan pun, akhirnya mereka membuka aib diri mereka sendiri. Mereka membuka aib di kalangan mereka. Bergaduhlah mereka. Ya? Setiap malam kita berdoa sekarang ini, ya? Di dalam kita memperjuangkan isu Palestin, kita berdoa supaya Allah, kita baca kunut nazilah, supaya Allah pecah belahkan sepakatan musuh-musuh kita, Zionis ini. Kita minta dengan Tuhan supaya mereka berpecah belah, mereka tidak lagi bersatu. Ini kita doa setiap hari, setiap malam, kan? Tetapi Allah makbulkan doa itu di Malaysia dulu. Di Malaysia dulu. Sebab apa? Di Malaysia ini ada satu puak, walaupun dia bukan Yahudi, walaupun dia bukan Zionis, tapi puak ini adalah orang yang amat anti kepada pemimpin yang nak menentang Zionis. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai helah, berbagai muslihat, berbagai strategi untuk nak membantu orang Islam di Palestin, sampai ke tahap dia sendiri diancam, diugut, negara ini dikecam oleh negara-negara barat, oleh sekutu-sekutu Israel. Dia sanggup hadapi kerana nak perjuangkan rakyat di Palestin. Tapi ada puak dalam negara ini pula bersungguh-sungguh, hari-hari duk fikir macam mana nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Wujudkan tabung RM10 hanya nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Begitulah nilai maruahnya dengan hanya RM10 untuk nak menjatuhkan seorang manusia yang siang malam bekerja untuk memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin. Apakah kamu ingat dengan nilai kutipan RM10, kamu boleh membeli jiwa orang yang telah diuji puluhan tahun di dalam memperjuangkan kebenaran. RM10 tak jadi apa-apa, saudara.
Lebih baik yang kutip derma RM10 itu, ya, kumpulkan banyak-banyak, pergi tar jalan ke rumah dia. Yang selama ini tu sibuk rumah dia tak ada tar jalan ni. Ya, dayangku Intan, kumpul RM10 tu buat jalan pergi ke rumah kamu. Yang selama ini kamu meroyan, kamu nak cari duit, terpaksa jual tayar buruk, hanya kerana nak hidup. Susah hidup kamu. Kesusahan kamu tunjukkan kepada orang. Buat live betapa susahnya kamu. Sedangkan dalam Malaysia ni ramai yang susah, tapi mereka tidaklah sampai tunjuk ke orang susah. Tapi kamu tunjuk kamu susah. Kemudian hari ini kamu masih lagi tidak mahu berubah sikap. Kamu masih lagi mempunyai hati yang busuk, iaitu hanya bekerja, kumpul duit, bukan untuk diri kamu, bukan untuk kehidupan kamu, tetapi untuk nak menjatuhkan orang lain. Kalau RM10 itu kamu nak gunakan untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, satu kerja yang sia-sia saya nak bagi tahu dayangku Intan. Saya nak bagi tahu Webby Barrel dan juga Cikgu Bat tu. Sia-sia lah. Cikgu Bat, lebih baik gunakan modal itu untuk jual power bank yang kamu beli di China tu. Lebih baik kamu kembali kepada perniagaan online seperti benda yang pernah kamu lakukan dulu. Ataupun kamu gunakan modal itu untuk bela ayam macam pernah kamu lakukan dulu. Daripada kumpul RM10 nak jatuhkan pada Menteri Malaysia hari ini. Saya nak bagi tahu saudara, kalau duit itu boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim, Anwar dah lama jatuh. Sebab dia dimusuhi oleh golongan-golongan kapitalis. Dah sejak dulu lagi dia dimusuhi oleh golongan-golongan kaya raya, maha-maha kaya ni. Tun-tun, tan-tan, ten-ten, datuk-datuk, datin-datin, tan-sri, kerabat-kerabat, yang jutawan-jutawan sejak dulu lagi ramai yang memusuhi Anwar Ibrahim. Mereka berusaha-usaha sedaya upaya nak jatuhkan politik Anwar Ibrahim. Berlaku puluhan tahun, tak mampu mereka lakukan, kecuali terpaksa membuat fitnah, yang akhirnya fitnah inilah yang menyebabkan Anwar Ibrahim merengkok dalam penjara. Mereka dah usahakan bagai-bagai, macam-macam Tun Daim cuba lakukan, macam-macam Mamat Kerala cuba lakukan, macam-macam geng-geng token-token judi ini cuba lakukan untuk nak menyekat karya politik Anwar Ibrahim. Mereka gagal. Akhirnya tidak ada pilihan, terpaksa mereka cipta satu kisah yang jijik dan aib untuk nak jatuhkan Anwar. Itu saja. Paling mudah nak memenjarakan orang, nak mencemar imej orang adalah membuat fitnah. Ini yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS juga pernah dipenjarakan kerana fitnah. Dan dia keluar penjara, apakah Haji Hadi nak panggil dia banduan? Hina sangat banduan di mata Haji Hadi. Bila sebut banduan je, hina, semua hina. Imam kita, empat mazhab imam, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, kesemua mereka pernah menjadi banduan. Apakah hina banduan seperti itu? Kita pun tahu Haji Hadi tak pernah jadi banduan. Masuk lokap satu malam pun Haji Hadi tak pernah diuji, saudara. Ini yang memimpin parti Islam ni. Sedangkan kita tahu Tuhan sebut seorang-seorang pejuang itu tidak akan menjadi seorang pejuang selagi dia tidak diuji. Apa ujian kepada Haji Hadi? Tak ada. Dia tidak pernah diuji dengan kesusahan. Dia tidak pernah tidur bermalam di lokap walau satu malam. Penjara jauh sekali. Lokap pun tak pernah. Tapi di kalangan pengikut-pengikut dia dahulu, semua pernah diuji. Dan orang-orang yang pernah diuji dalam PAS itu tidak lagi berada dalam PAS. Mereka berada di pihak kita. Contohnya, Khalid Samad, Allahyarham, Saudara Ayub, Mak Sabu, Dr. Hatta. Ini orang-orang yang pernah dipenjarakan sebab tu mereka dalam PAS. Mereka pernah dipenjarakan hanya kerana menentang pasukan kriket Israel. Ini baru betul-betul tunjuk keberanian melawan Israel. Usahakan pesawat pasukan kriket pun mereka bantah dan mereka masuk penjara. Nak bandingkan dengan Haji Hadi, bukan pasukan kriket lagi, pesawat tentera
pesawat pejuang Israel pun lalu atas serban dia, Haji Hadi boleh tutup telinga, tutup mata macam dengar mercun. Macam tu nak cakap berani melawan Israel. Saudara yang ada dalam room ni, buka Google balik, type kat Google tu, pesawat Israel dibenarkan, diizinkan masuk ke Malaysia. Type. Berlaku tahun bila? Berlaku di zaman kerajaan yang dikatakan kerajaan Melayu Islam, yang di dalamnya ada Lebay Hadi. Yang hari ini berkokok di luar parlimen, dalam parlimen mengatakan Anwar tak lawan dengan berani Israel. Tak cukup berani. Dia nak tunjuk dia berani konon-konon. Sewaktu dia jadi duta khas Timur Tengah, satu persidangan Timur Tengah pun dia tak pergi untuk nak menyelesaikan krisis di Timur Tengah. Bila berlaku peperangan di Timur Tengah melibatkan Syria dan sebagainya, apa kata Haji Hadi? Malaysia bersikap berkecuali. Itukah keberanian seorang ulama? Bukan fitnah. Bukan fitnah. Saudara boleh Google, keluar surat khabar. Sikap pendirian Malaysia dalam krisis Timur Tengah waktu itu, kita berkecuali. Kepala otak dia berkecuali, itu berani. Kalau seorang pemimpin Islam yang hanya selalu play safe, berkecuali, saudara, dah lama dah Islam ini hancur. Islam ini bertahan, saudara. Walau bagaimana ditekan pun oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, Islam ini bertahan kerana kita masih ada lagi ulama-ulama yang berani. Kita masih ada lagi pemimpin-pemimpin yang berani dan bermaruah. Kalau semua ulama perangai macam Haji Hadi, dah lama ruyuk agama Islam ini. Orang yang boleh ditekan, diugut, orang yang boleh diberikan diumpan dengan jawatan dan kedudukan, orang ini sanggup jual maruah Islam. Itulah perangai Haji Hadi. Bila tidak ada jawatan dan kedudukan, dia pamerkan dialah pejuang hebat. Semua orang ada yang buat tak betul. Perlembagaan parti orang lain tak betul. Perlembagaan parti orang lain semua sekular. Perlembagaan negara sekular. Semua sekular. Tapi bila dia berada dalam kerajaan yang sekular, itulah dia bersumpah untuk mempertahankannya. Ini perangai Haji Hadi. Ada siapa boleh nafikan? Tak ada siapa boleh nafikan. Kalau saudara tanya Haji Hadi sekarang pun, dia tidak boleh nafikan. Itu baru satu ekor orang saya sebut nama. Ramai lagi saudara yang hipokrit. Yang hipokrit. Dalam bab Israel ni, kamu nak tunjuk bahawa kamu yang hebat. Banyak lagi poin kita bercerita tentang perjuangan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam cakap dalam parlimen. Dia kata apa? Jangan kita bina mahligai di atas pusara pejuang-pejuang Palestin. Maksudnya apa? Jangan kita tunggang isu Palestin ini untuk kepentingan parti kita, kepentingan puak kita. Itu maksud yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia pun sebut semalam, dia tahu berbagai kecaman kepada dia. Dia tak perlu jawab, dia kata, saya tak mau layan. Sebab isu Palestin ini bukan isu politik dalam negara kita. Isu Palestin, isu yang meliputi seluruh dunia. Terutama kepada orang Islam. Yang bukan Islam, isu Palestin adalah isu kemanusiaan. Cuma negara kita ni pelik. Kalau kat Indonesia, ya, yang mempunyai negara yang paling ramai umat Islam Indonesia, mereka apabila mereka perkatakan tentang Palestin, tidak ada di antara mereka menggunakan dan menunggang isu ini dalam politik mereka. Tak ada, saudara. Di Malaysia ni je pelik. Isu Palestin nak dipolitikkan. Himpunan Palestin nak dibanding-bandingkan. Oh, tak buat himpunan dalam dewan ini tak sah, tak cukup syarat, tak ada pahala. Kami je berpahala. Sebab apa berpahala? Kami duduk tengah panas, kami duduk tengah jalan, kami bakar bendera, kami bertakbir kuat. Orang lain di dalam dewan tak ada pahala. Nak banding-bandingkan. Oh, ucapan Anwar ni hipokrit, pembohong. Ucapannya betul, Haji Hadi ni ucap betul. Haji Hadi barulah pejuang mujahidin. Orang lain buat bukan pejuang.
Buat kita buat baru pejuang. Kenapa Malaysia tak hantar tentera? Kenapa Malaysia tak hantar rakyat Malaysia pergi semua sekali pergi ke sana? Berjihad, mati syahid. Bila dah tak ada kuasa, cakap, kalah mujahidin di Lubnan tu. Kalau dengar apa-apa ni bercakap sekarang. Kalau dengar apa-apa ni bercakap sekarang, geng-geng mujahidin yang pernah berperang dekat Afghanistan tu, dia akan tabik dengan Hajadi. Hebat kamu. Aku yang berperang dekat Lebanon, dekat Beirut, dekat apa semua Afghanistan semua ni, puluhan tahun aku berperang, aku tak berani kau wahai Hadi. Sembang. Baru pergi himpunan dengan truk FRU pun dah terkencing-kencing. Nak sembang pergi ke tebing ke Gaza. Baru duduk Malaysia, lambat sikit jual beras, tak cukup sikit je beras. Macam nak mati. Meroyan. Mana beras? Bukan beras tak ada. Beras tak ada dalam stok. Stok kurang je kat kedai pun. Meroyan macam nak mati. Di Palestin tu belum tentu sebutir beras mereka boleh dapat. Betapa jauh. Malu kita, saudara. Kita umat Islam Malaysia ni patutnya rasa malu. Sebab kita dibandingkan, usahakan nak bandingkan dengan mujahidin, puak-puak yang sedang berjuang di Palestin. Kita ni yang dah tua macam ini pun, nak dibandingkan anak-anak kecil di bumi Palestin, itu pun kita tak lawan dia. Dengan budak-budak yang belakang balik tu, yang dekat Palestin tu, itu pun kita tak boleh lawan. Sebab mereka lahir-lahir saja, pandai berjalan saja, mereka dah pegang batu, sebutir batu untuk baling kepada musuh.